Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Waalaikumsalam, boleh dengar. Boleh. Nampak saya punya video dengan clear Kalau clear boleh tak tulis satu ataupun cakap okey. Saya nak kita punya sembang siap malam ni interaktif sikit. Tak adalah saya seorang je yang bercakap. Boleh semua? Okay, So kalau boleh. semua dah ready, kalau mana yang dapat buka kamera lagi cantik. Sama-sama kita tunjukkan support sikit. Okey. So sekejap saya nak share screen dahulu. Boleh nampak tak? Boleh. Okay, boleh. Okey, boleh nampak slide saya? Okey, so assalamualaikum semua. Selamat malam dan apa khabar semua? Saya rasa semua semua dengan santai-santai kan. Okey, so untuk hari ni kita berjumpa lagi sekali untuk sembang sihat dan malam ini tajuk kita adalah COVID-19 sampai bila? Sampai bila? Persoalan yang kita sentiasa tertanya-tanya, tak tahu apa jawapan yang kita dapat sebab di Malaysia kita dah pun bertarung dengan virus ini dah setahun lebih sejak sejak awal tahun 2020 dan sebenarnya virus ini dah mula ada di dunia. Dia punya start outbreak ada di China daripada hujung tahun 2019 lagi. So sebenarnya virus ni dah memang lama pun tapi kita masih lagi tak tahu ke mana kesudahan dia. So ini adalah tajuk ni, so, saya harap semua dapat dengar betul-betul sebab malam ini saya bukan hanya akan berkongsi tentang produk sahaja tapi saya akan sentuh juga mengenai isu COVID-19. Saya akan cuba untuk kupas sikit tentang isu kesihatan di negara kita lah. Lebih-lebih lagi tentang COVID-19. Okey. So ini adalah flow dia. Saya akan mulakan dengan introduction tentang isu-isu COVID-19 di Malaysia dan kita akan masuk kepada prevention, apa yang kita perlu buat untuk mencegah daripada virus ini. Dan kita juga akan ada masuk kepada produk sikit, double protection dan seterusnya adalah kita punya kesimpulan keseluruhan lah. Okey. So, seperti biasa kalau saya punya sembang sihat, saya punya produk talk, saya akan mulakan dengan beberapa soalan pemanas badan. Nak warm up sikit. So, kalau anda boleh jawab dan boleh kongsikan pengalaman anda atau apa-apa yang berkaitan, boleh buka mic, cakap ataupun boleh lebih mudah, boleh type terus dekat dalam chat. Nanti saya akan tengok satu persatu mana yang ada. Okey, so soalan pertama, anda patuh ke tidak dengan SOP? Patuh tak? Boleh tak kongsi dengan saya? Anda follow tak betul-betul apa SOP yang MKN dah keluarkan, yang KKM dah bagi? Anda boleh follow tak dengan baik? Ataupun follow pun ikut mood. Kadang-kadang follow, kadang-kadang kalau rasa macam nak keluar rumah, keluar je suka hati kan. Ataupun macam mana? Boleh kongsikan tak? Kalau macam saya, alhamdulillah so far memang kita sebab syarikat pun memang work from home. So kita memang duduk di rumah. Kalau keluar pun untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Okey, kemudian pengalaman ada tak dekat sini yang kita katakan pernah positif COVID-19 dan pernah rasai pengalaman sebagai peserta COVID-19, ada tak? Kalau ada mungkin sebab saya rasa agak menarik sebenarnya kalau kita nak dapatkan input ataupun perkongsian daripada pesakit COVID-19 sendiri. Kalau tak ada pun mungkin pengalaman sebagai close contact ke ataupun sebagai frontliner ke, manalah tahu ada frontliner kan dalam ni
yang mungkin boleh kongsikan dengan kita pengalaman beliau. Dan soalan seterusnya, dah vaksin ke belum? Soalan yang agak panas sebenarnya bila kita cakap mengenai isu vaksin, sebab yalah, kita semua tahu kadar pemberian vaksin di negara kita ni agak perlahan sebenarnya jika kita dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara di Eropah. Okay, so nampak tak dekat soalan saya, dah vaksin ke belum? Bukan dah register ke belum? Sebab saya yakin InsyaAllah kesemuanya yang join untuk malam ini, mungkin anda dah register dah untuk vaksin. Okay, so kita tengok sekejap ada tak vaksin belum lagi. Okay, samalah dengan saya, vaksin pun belum, so kita masih lagi menanti pemberian vaksin. Okay, so kita masuk kepada introduction. Kita sentuh sikit mengenai isu-isu yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Okay, so ini adalah timeline pelaksanaan PKP di Malaysia. Sebab yelah, kalau macam semua tahu, PKP dekat Malaysia ni dah banyak sangat. Daripada PKP 1 bulan Mac tahun lepas sampailah sekarang PKP 3.0 total lockdown. So mungkin ramai yang dah lupa sebab dah banyak sangat kan. Saya pun sendiri gigih lah sebab nak share dengan anda semua. So kita google lah satu-satu macam mana PKP dekat Malaysia ni, dari mana kita mula sampai dah dekat mana kita sekarang. Okay, so kita di Malaysia lah sejak 18 Mac 2020 Perdana Menteri kita dah umumkan PKP. So sejak daripada itu kita tak boleh keluar rumah langsung, kedai makan pun tutup. PKP awal-awal tu betul-betul PKP lah orang katakan kan. Dekat atas jalan memang kereta tak banyak, memang rasa macam betul-betul lockdown. Kemudian kita dah longgar sikit PKP ni sejak bulan 5. Kemudian bila masuk bulan Jun, kita dah ada PKPP lagi longgar. So saya rasa PKPP ni adalah satu keadaan yang paling hampir dengan kehidupan kita yang dulu seperti biasa, yang normal. Yang bezanya cuma pakai mask dengan jarak tu kena jagalah. Yang lain semua dah macam biasa dah. Masa PKPP ni semua orang dah start melancong ke negara-negara lain saya rasa kan. Sebab saya pun dan keluarga pun ada juga mengambil peluang ini untuk pergi berjalan-jalan sekejap lah. Kemudian bila kita masuk bulan 1, dah jadi PKP 2.0 balik. Masa ni tak silap beberapa buah negeri yang kena PKP dan ada negeri-negeri lain PKPB je masa tu. Kemudian paling terbaru sekarang, sejak 1 Jun kita dah pun kembali kepada total lockdown PKP 3.0 sehingga hari ini. Tapi yang menariknya, sebenarnya kita dekat Malaysia kita dah berjaya dah sendiri. Kita dah pernah menang lawan dalam berperang dengan COVID-19 ni. Sebab pada 8 Julai kita dah pernah merasai kes kosong. So kita sebenarnya boleh mendapatkan kes kosong ini balik sebenarnya. Ini dia. Masa ni saya rasa semua orang pun bangga sebab bila kita tengok, wah, finally after so long kita dapat kes kosong semula. So rasanya masa ni rasa macam dah merdeka dah. Tapi sayangnya atas banyak faktor sekarang kita kembali kepada PKP lockdown 3.0. Okay, so ini adalah isu kedua. Sebenarnya di Malaysia kita punya trend kes dan kematian harian semakin lama semakin membimbangkan. Sebab itulah kita dah buat PKP 3.0. Kalau tak saya rasa kes mungkin boleh mencecah hingga belas-belas ribu. Sangat menakutkan. Tetapi walaupun kita dah pun melakukan, orang kata kita dah pun buat PKP 3.0, tapi kalau kita boleh tengok jumlah kes sebenarnya taklah turun sebaik mana yang kita harapkan. Kalau anda boleh tengok macam hari ni je kes dah naik sikit balik. Kalau semalam sebelum-sebelum ni 5,000, tapi hari ni tiba-tiba dia naik balik 6,800 sampai ke 7,000. So kita tak tahu sampai bila kes COVID-19 ini di Malaysia akan tamat. Dan yang takutnya kematian pun sebenarnya makin banyak. Kalau kita tengok average
setiap hari 60 ke 70 kematian tu tak lari lah. So, tapi sebenarnya statistik kematian itu bukanlah adalah nombor semata-mata. Nombor-nombor itu adalah orang-orang tersayang bagi ramai orang sebenarnya yang tidak orang-orang tersayang. So, lah apa yang saya boleh bagi nasihat, kalau boleh kita kalau tak keperluan duduk rumah, jaga SOP seperti biasa. Okey, ini satu lagi. Penemuan variant of concern, VOC. Sebenarnya ini adalah variant-variant baharu yang orang kata yang deadly lah, yang lebih berbahaya sebab kalau kita terkena dengan COVID-19 yang berpunca daripada variant-variant seperti ini, variant-variant inilah sebenarnya yang boleh menyebabkan berlaku kematian dengan lebih cepat. Kalau sakit COVID-19 tu datang daripada variant-variant seperti ini, dia punya tahap kesihatan tu merosot dengan lebih cepat. Dan yang saya baca berita hari ini, KKM dia bagi tahu yang paling bahaya sebenarnya di dunia sampai hari ini adalah varian daripada India. Dan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dia dah labelkan, dia dah kategorikan varian-varian ini mengikut alpha, beta, gamma dan delta. So India delta adalah varian yang sangat-sangat bahaya. Dia bahaya kenapa? Ini adalah kategori pesakit COVID-19. Kalau dapat varian daripada India tu tadi, kebanyakan pesakit tu dia punya kategori terus lompat kepada kategori 4 dan 5. Kategori 4 dan 5 ni sebenarnya lah kategori-kategori yang orang kata kritikal, yang memerlukan rawatan sehingga ke ICU. Kalau kita tengok kategori pertama tu asimptomatik, maksudnya tak ada simptom. Nampak dari segi mata kasar, mungkin tak ada batuk, tak ada sakit tekak, tak ada simptom apa-apa, tapi sebenarnya dia mungkin positif. Dan kategori kedua, dia tak ada simptom tapi dia tak ada jangkitan paru-paru, dia tak ada pneumonia. Dan ketiga, dia teruk sikit, dia ada simptom dan dia ada juga jangkitan paru-paru. Dan keempat dan kelima ni lebih kronik lah, sebab kalau kita tengok dekat keempat tu dia ada simptom, dia ada jangkitan paru-paru dan dia memerlukan bantuan pernafasan oksigen. Bila kita dah cakap dia memerlukan bantuan oksigen ni, maksudnya kebolehan paru-paru untuk memberikan oksigen yang secukupnya tu dah kurang, dia memerlukan bantuan. So oksigen ni sebenarnya kalau kita tengok kalau kita ada dia punya, kita panggil dia sebagai satu device lah, satu alat dia, satu alat untuk kita check oksigen tu, kalau kurang daripada 91% pun dia dah kira kurang sebenarnya. Sebab oksigen sangat-sangat perlu untuk fungsi tubuh badan yang optimum. Okey, so settle kriteria kategori ni. So saya nak berkongsilah supaya semua faham kenapa kita perlu jaga SOP dengan sebaiknya. Sebab kalau kita terkena dengan varian-varian yang berbahaya, kalau dulu mungkin kita positif tapi dia relax sikit, pada awal-awal dulu dia relax sikit sebab kategori. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh okey. Okey, boleh dengar. Okey, kalau dulu kategori-kategori yang awal, so dia tak bahaya, dia relax je. Kalau sekarang mungkin kategori tu je terus lompat kategori 4, kategori 5 sangat berbahaya. So kalau boleh kita buatlah perkara yang sepatutnya. Okey, so seterusnya, ini dia. Macam mana Malaysia handle pandemik COVID-19. Kalau dulu, sebenarnya awal-awal dulu, sebelum kita kena PKP 2.0, dekat Malaysia kita antara negara yang dipuji seluruh dunia. Kalau tengok berita ni, Malaysia adalah antara negara top 20 yang dapat handle pandemik COVID-19 dengan baik. Sebab kalau dulu, macam saya tunjuk awal-awal tadi, kita dapat capai kes sampai kosong. Tu menunjukkan kita punya management COVID-19 adalah baik lah. Tetapi sayangnya bila makin lama makin berkurang, makin from hero jadi zero. Kalau tengok dekat sini, kalau kita bandingkan dengan negara India, sebab kes di India masih banyak, dan kalau kita bandingkan dengan India,
kes dekat Malaysia lebih lagi kalau kita tengok per juta penduduk. So maksudnya kita agak teruk lah kita punya management COVID-19 di Malaysia. So apa yang kita boleh buat, kita cuba kontrol diri kita, kontrol family kita, mana yang kita boleh daripada terdedah dengan virus ini. Okay, so kita dah masuk kepada part 2, prevention apa yang kita boleh lakukan. Okay, so apa yang tindakan sepatutnya kita lakukan sekarang? So ada orang cakap COVID-19 ni konspirasi Illuminati je, konspirasi macam-macam lah. Ada juga yang cakap kes harian ni, ya hari-hari KKM keluarkan sengaja je direka untuk takutkan rakyat Malaysia. Betul tak? Ada ke dalam ni yang mungkin berfikir seperti ini? Ada tak? So saya harap tak ada, sebab COVID-19 is real kan? Stop this nonsense. COVID-19 is real. Kalau anda nak tahu betul ke tidak COVID-19 ini, ini adalah antara saya screenshot sikit saya kongsikan dengan anda. Apa yang kita punya Ketua Pengarah Kesihatan KKM sendiri, Dr. Hisham Abdullah, dia kongsikan dekat Twitter. Dia kata, ini adalah gambar-gambar yang memberi 1000 makna. Kalau anda tengok dekat sini, ni adalah gambar-gambar yang Dr. Hisham share, frontliner yang berada dekat hospital. Kalau tengok mereka ni pakai PPE sampai berpeluh-peluh dengan kes hari-hari beribu-ribu, pengorbanan yang mereka berikan untuk kita semua rakyat Malaysia. Saya pasti frontliner yang dekat hospital ni tak pernah dapat cuti pun sejak ada pandemik ni di Malaysia. Tak dapat balik kampung, tak dapat jumpa orang tersayang. So mana datangnya orang kata COVID-19 ni tipu-tipu je. Betul lah sebenarnya. Dan satu lagi, kalau anda nak tengok betapa seriusnya pandemik COVID-19 ini di Malaysia, kontena-kontena untuk letak mayat pun dah disediakan dekat hospital kerajaan lah. Contoh dekat sini hospital Selayang ada, hospital Serdang, dekat JB pun ada. So sampai dekat hospital pun kita kata bilik mayat tu pun dah tak muat dah untuk tampung jenazah COVID-19. So mana yang rasa COVID-19 ni masihlah tipu-tipu, kita reflect balik apa sebenarnya yang berlaku. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita perlulah follow SOP dan nasihat daripada KKM, kawalan Kediri. Kalau kita pernah dengar, KKM pernah bagi tahu untuk cuba buat self quarantine Kediri. So apa yang KKM dah beri nasihat kepada kita, ada 2 perkara yang penting. Kalau anda boleh ikut lagi baik. Yang pertama adalah double masking. Pakai 2 mask untuk perlindungan tambahan. Mask yang dekat dalam tu, kita pakai mask yang macam biasa, yang medical, yang surgical, yang 3 ply tu, yang warna biru ada, warna putih, hitam, macam-macam warna dah ada sekarang. Dan yang dekat luar, kita pakai mask yang kain. Mask yang kain ni saya rasa banyak dah orang jual. Antara yang famous yang Uniqlo ada kan, Jovian ada, ataupun dekat Shopee pun dah bersepah. Mungkin ada yang boleh jahit sendiri juga. So, double mask ni, kalau boleh ikut, kalau keluar rumah, lebih-lebih lagi kalau pergi tempat-tempat yang ramai orang, macam beli barang dapur dekat pasar raya, itu lebih elok kalau pakai double mask lah. Kemudian stay at home. Ni stay at home saya rasa dah berbuih-buih dah orang cakap kan. Kecuali atas urusan penting. Kalau tak ada urusan penting, duduk je dekat rumah. Kalau macam tempat kerja yang memerlukan anda untuk pergi sebab essential service, terpaksa keluar, pakailah double mask. Okay, so seterusnya apa lagi? Saya nak kongsikan dengan anda, checklist ni sebenarnya bukan KKM yang bagi, tapi saya yang saya rasa perkara yang kita boleh inisiatif sendirilah. Checklist ni kita buat untuk kita tingkatkan imunisasi badan kita. Macam mana checklist ni? Ada 3 perkara.
Yang pertama, kita amalkan pemakanan yang sihat. Bila kita cakap pemakanan yang sihat tu sangatlah klise bunyi dia, tapi tak susah pun. Makanan yang sihat ni lebih fokus kepada pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran? Sebab buah-buahan ni dan sayur-sayur, dia ada satu perkara yang kita panggil sebagai antioksidan. Antioksidan ni sangatlah bagus. Sebab apa? Nanti saya akan kongsikan apa itu antioksidan sekejap lagi. Kemudian checklist yang kedua, pastikan anda ada buat exercise. Anda ada buat senaman. Senaman yang macam mana tak kisahlah. Asalkan ada buat, paling-paling kurang pun sehari dapat 30 minit, 20 minit pun cukup. Senaman ni, bila saya cakap tentang senaman ataupun aktiviti fizikal lah, physical activity, mungkin orang ingat jogging lah, basikal lah, ya betul. Tapi tak semua orang ada basikal untuk keluar naik basikal. Mungkin kalau jogging pula, mungkin ada orang takut sebab yelah COVID-19 kan, takut nak keluar, takut berjumpa. Yelah bila kita dah jogging kat luar tu ada orang lain kan, risau. Tapi sebenarnya bila cakap senam ataupun aktiviti fizikal ni, benda-benda yang simple macam basuh kereta, sapu rumah, basuh toilet pun dikira sebagai aktiviti fizikal juga. So kalau anda takut untuk keluar rumah, untuk jogging, untuk naik basikal, jangan risau. Sebab dekat rumah pun boleh buat. Kalau mana yang ada tali skipping, ataupun anda boleh buat apa kita panggil? Zumba. Kalau kita kata Zumba pun boleh. Buatlah dekat rumah. Tengok YouTube kan. Tengok YouTube dekat handphone ke, dekat laptop ke, sambil pasang tu. Ajaklah anak-anak sekali. Tak kisahlah macam mana pun, asalkan at least sehari ada 30 minit. Sebab bersenam ni, dia dapat meningkatkan kita punya imunisasi. Sebab saya yakin bila dekat rumah ni, mostly kita dah bekerja, work from home, kita akan banyak masa duduk je, duduk dekat laptop, menghadap TV, menghadap gadget kan. So bila kita tak exercise, sebenarnya bila kita tak exercise, imunisasi kita tu terganggu. Dia taklah berada pada tahap yang terbaik. So macam mana kita nak naikkan imun sistem kita, exercise adalah salah satu cara yang berkesan. Okay, selain daripada exercise, salah satu cara lagi, tidur yang cukup. Benda ni sebenarnya nampak macam simple je. Saya cakap make sure dapat tidur yang cukup. Tapi sebenarnya dia dapat memberikan kesan yang besar terhadap imun sistem. Sebab kalau kita tak dapat tidur yang cukup, kita punya dalam badan kita ni ada satu mekanisme dia. Bila kita tak dapat tidur, kita punya mekanisme untuk melawan sel-sel darah putih yang bahaya untuk masalah kesihatan tu dia meningkat. So kalau kita tak nak benda-benda terjadi, kita kena pastikan kita dapat tidur yang cukup. Kalau tidur yang cukup ni, maksudnya kalau boleh 8 jam sehari. Tapi kalau tak dapat 8 jam pun tak apalah. Kalau dapat 6 jam ke, kalau macam malam kan, masuk pukul 11, pukul 12 tu kalau boleh dah tidur. Nanti kita bangun balik untuk subuh, pukul 6, dapatlah dalam lebih kurang 6 jam dekat situ. Itu pun dah memadai. Okay, so ingat tiga perkara penting. Kita kawal dari segi pemakanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita make sure ada exercise. 30 minit sehari pun cukup. Dan kita dapat tidur yang cukup. 6 ke 8 jam sehari. Kemudian, kita nak prevention. Yang ketiga adalah dengan cara mendapatkan vaksin. Saya share dekat sini satu quote. Sebab ramai orang bila kita cakap tentang vaksin ni, dia takut. Yelah, saya faham. Ramai yang takut untuk vaksin ni. Sebab yelah ada banyak jenis vaksin yang ada di Malaysia sekarang kan. Contoh yang antara yang paling famous sekali adalah vaksin Pfizer. Kemudian kita ada Sinovac, kita ada AstraZeneca. Dan terbaru kalau anda tengok berita dari KKM ada merancang untuk lagi 2 jenis vaksin yang satu dos je. Kita panggil dia CanSino dan
Satu lagi saya tak ingat. So vaksinnya ada banyak jenis. Sampai sesetengah tu dia tak nak ambil vaksin sebab dia memilih. Komputer dah vaksin. Alhamdulillah. Tahniah mana yang dah vaksin. Saya pun belum lagi. Saya rasa ramai pun belum, tapi alhamdulillah parents saya dua-dua pun dah dapat. Ialah sebab dua-dua pun umur dah banyak kan. So, kalau bila kita cakap mengenai vaksin, kalau boleh jangan memilih sebab vaksin yang terbaik untuk anda adalah vaksin yang paling cepat anda boleh dapat. The best vaccine is the one being available for you right now. Yang sekarang. Kalau tunggu dalam masa sejahtera tu mungkin sama ada Pfizer ataupun Sinovac. Kalau kita katakan contoh dekat Selangor dan beberapa negeri lain ada AstraZeneca kan yang berebut-rebut tu kan. Orang kata AstraZeneca ni takut sebab ada risiko blood clotting, so dia tak nak, dia nak Pfizer je. Tapi sebenarnya risiko itu adalah sangat sikit kalau kita compare dengan risiko kita mendapatkan COVID-19. Sangatlah bahaya. So vaksin yang terbaik adalah vaksin yang anda boleh dapatkan sekarang. Jangan memilih, okey? Okey, so kenapa vaksin itu penting? Ada 6 kebaikan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Yang pertama, dia dapat melindungi diri sendiri. So, bila anda, let's say anda dah dapatkan vaksin, percentage untuk anda positif COVID-19 itu adalah masih ada, tapi dia kurang dengan sangat banyak. Kemudian, vaksin penting yang kedua adalah anda dapat lindungi orang lain. Kita katakan sebagai satu contoh, kalau anda dah vaksin tapi anda dapat juga COVID-19, bernasib buruk dapat juga COVID-19, tapi bila anda dah vaksin, anda susah untuk merebakkan vaksin ni kepada orang-orang dalam sekeliling anda. Faham tak? Faham kan? Saya bagi satu contoh. Saya punya housemate masa awal bulan hujung bulan 5 hari tu dia positif 19. Dia adalah salah seorang pekerja di IKN, Institut Kanser Negara. So bila IKN ni involve dekat ward lah dengan patient, dan masa tu dia dah dapat vaksin sebab dia frontliner kan, so dia dah dapat vaksin. Tapi dia positif 19. Dia still, walaupun dia dah dapat vaksin, tapi dia still positif sebab kemungkinan dia dapat virus itu daripada patient-patient dekat ward. Tapi masa tu yang baiknya ialah sebab kami bertiga dekat rumah. So dia dah vaksin. So masa tu bila yang saya dan lagi seorang kawan ni buat swab test sebab close contact kan. Bila kami buat swab test, alhamdulillah kami negatif. So terbukti dekat situ, bila anda dah vaksin, anda nak infect orang lain tu je agak susah untuk orang lain pun kena dengan COVID-19. So itu adalah salah satu benefit kenapa vaksin itu penting. Dan ketiga, bila vaksin itu ada, kita dapat turunkan kes dengan baik. Macam mana? Jadi saya akan share. Dan vaksin juga kurangkan kematian. Penurunan kes dan penurunan kematian ni sangat-sangat terbukti kalau kita tengok dekat negara-negara besar seperti negara Amerika Syarikat, UK, United Kingdom. Mereka ni adalah antara negara yang kes mereka sangat banyak. Lagi banyak daripada Malaysia. Kalau dulu dekat US, dekat UK, hari-hari lebih daripada 10,000. Tapi sekarang mereka punya keadaan pandemik COVID-19 dekat negara mereka jauh lebih baik daripada Malaysia. Sebab pemberian vaksin mereka sangat laju dan majoriti rakyat mereka dah dapatkan vaksin. So kes dah turun dengan banyak, kematian pun sangat-sangat kurang. Kalau contoh dekat New Zealand, antara negara yang terbaik dalam pandemik COVID-19 ni, sejak mereka dah berikan vaksin, kematian di negara mereka dah kosong. Dah berbulan dah kosong. So kalau tengok dekat New Zealand, kawan-kawan saya yang study overseas dekat sana, diorang dah dapat hidup seperti biasa dah. Mask pun tak payah pakai, kalau keluar makan dekat restoran pun senang lah, tak payah nak jaga-jaga sangat. Kemudian vaksin itu penting untuk pulihkan sistem kesihatan negara kita.
Ini adalah salah satu sebab kenapa PKP dilaksanakan. Sebab kita nak sistem kesihatan tak kolaps. Apa maksud sistem kesihatan kolaps? Dia akan kolaps kalau kes terlalu banyak sampai kemampuan hospital dah tak mampu dah, sebab hari-hari patient masuk banyak sangat, patient yang sedia ada pun tak pulih lagi. So ward pun tak cukup, katil pun tak cukup, nurse, doktor tak cukup banyak untuk tampung kes yang banyak. So kalau perkara ini berlanjutan, kita punya healthcare dapat collapse. So ini sangat bahaya. Kemudian yang paling penting, kita nak berikan vaksin sebab kita nak mencapai immunity kelompok, herd immunity. Immunity kelompok ni apa benda? Immunity kelompok ni adalah satu perkara yang kita, maksudnya majoriti kalau dekat Malaysia, kita akan dapat immunity kelompok kalau kita dah vaksin 80% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. So maksudnya bila kita dah dapat immunity kelompok, tak perlu dah pakai mask, tak perlu dah jaga SOP, jaga jarak apa semua. Dah tak perlu dah, boleh hidup seperti biasa. Ini adalah target utama kita sekarang untuk dapatkan immunity kelompok. Okay, so kalau anda tak register vaksin lagi, cepat-cepatlah vaksin. Cepat-cepatlah register. Kalau mana yang dah dapat tarikh, dah dapat appointment, alhamdulillah. Bila sampai tarikh, jangan tak pergi pula. Make sure anda pergi. Okey, saya nak share satu benda yang saya rasa sangat-sangat menarik. Baru je berlaku perkara ni. Ini adalah satu game bola, perlawanan bola sepak Euro 2020. Hari apa tak silap saya, hari Rabu atau hari Selasa yang hari tu, minggu ni. Sebab saya fan bola kan. Ada tak fan bola dekat sini yang tengah layan Euro 2020 sekarang? Kalau macam saya fan bola, so saya memang ternanti-nantilah musim bola ni. Kalau anda tengok dekat Hungary, sebab game ni dia dimainkan di stadium Puskás Arena di negara Hungary. Kalau anda perhatikan, kerajaan Hungary dah membenarkan penonton untuk masuk sebanyak 100%. Maksudnya dia dapat full capacity dah. Sebab apa? Sebab Hungary dia dah berikan vaksin kepada rakyat mereka sebanyak 60% tak silap saya, dan lebih separuh dah. So bila mereka dah dapat memberikan vaksin dengan cepat, ini adalah salah satu apa yang kita semua idamkan. Bukanlah game bola sahaja. Dapat keluar rumah tanpa perlu pakai mask pun dah sangat bersyukur dah. Dapat keluar balik kampung pun dah bersyukur. Sebab dah lama sangat tak balik kampung kan, betul tak? Saya pun yelah, bekerja dekat area Selangor, area KL, dah lama sangat tak balik kampung. Tak dapat balik kampung dekat Melaka. Hari-hari apa yang kita boleh buat, kita video call dengan parents kita. Nak jumpa tak boleh kan? So saya nak tanya, tak nak ke jadi macam ni? Tak nak ke dapatkan kehidupan kita yang normal? Mereka dapat perkara sebegini sebab mereka dah vaksin sebanyak yang boleh. So kerajaan Hungary masa ni, untuk fan-fan bola, kalau diorang nak join, nak tengok, diorang perlu bawa macam pasport vaksin, dan mereka perlu tunjukkan bukti test PCR dalam masa 3 hari. So kalau diorang dapat diorang tunjuk bukti test PCR test tu negatif, dapat tunjukkan pasport vaksin, diorang dapat masuk stadium, dapat tengok bola seperti biasa. Rindu, tak perlu pakai mask, betul tak? Sangat rindu, saya pun rindu benda ni. Kalau dulu tengok bola dekat stadium, sekarang tengok bola dekat TV je. Tak tahu bila kita masuk stadium balik. Okay, so kita dah masuk kepada main point sebenarnya untuk malam ini. Kalau tadi saya dah share tentang introduction, isu-isu COVID-19 di Malaysia, dan macam mana kita nak cegah, prevention. Ini adalah protection, macam mana kita nak lindung diri kita nak lindung family dan orang-orang tersayang daripada virus COVID-19. Macam mana? Dengan inilah cara dia. Kombinasi double protection. Avail propolis dan juga avail eye kit. Ada dua perkara dekat sini. Sebab apa? Sekejap lagi saya share.
Sebab oval propolis, alhamdulillah. Okey, oval propolis dia punya kandungan utama dia adalah antioksidan. Antioksidan dalam propolis sangat tinggi dan dapat dibuktikan dengan satu study Jadi towards the end saya akan share satu study tentang effectiveness, macam mana efektifnya COVID-19 ni dalam melawan macam mana efektif dia propolis ni dalam melawan COVID-19. Okey, so Avil Eye Kids pula. Avil Eye Kids sangat bagus sebab dia dapat improve kita punya sistem ketahanan tubuh badan. Walaupun nama dia Eye Kids, tapi orang pun boleh makan. Eye Kids ni sebenarnya sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Untuk kanak-kanak sesuai, untuk golongan dewasa pun sesuai, remaja pun sesuai, semua orang lah sesuai makan Eye Kids. Okey, so kita pergi kepada Avil Propolis dulu. Kenapa Avil Propolis sangat bagus? Sebab dia macam saya cakap tadi, dia kaya dengan antioksidan. Antioksidan tu apa benda? Saya pasti semua orang mungkin dah pernah dengar apa itu antioksidan. Antioksidan ni sebenarnya adalah satu sejenis bahan semula jadi dalam badan yang di mana dia dapat membantu menetralkan semula dan dapat protect sel-sel dalam badan daripada kerosakan. Kerosakan ni berpunca daripada satu bahan lagi yang kita panggil sebagai radikal bebas ataupun dalam English sebagai free radical. Free radical ni dia bahaya tau. Dia bahaya sebab apa? Sebab dia adalah satu bahan kimia yang di mana kalau kita tak lawan, kita tak protect diri kita dengan propolis, dengan Eye Kids, dia dapat menghasilkan satu kerosakan terhadap sel-sel dan tisu badan. Bahaya free radical ni. Ini adalah sumber-sumber free radical. Kalau anda mungkin confuse kan, apa benda lah free radical ni, dari mana pula free radical datang. Ini adalah sumber-sumber free radical yang anda boleh jumpa dalam kehidupan seharian kita. Pancaran cahaya matahari, pencemaran, asap, tekanan, stres kerja dan juga pemakanan yang tidak sihat. So kalau anda mungkin ambil ringan, alah tak ada benda lah free radical ni, benda ringan je ni. Tak sebenarnya sebab walaupun kita duduk di rumah je, yelah macam sekarang kita tak keluar rumah kan, kebanyakan kita tak keluar rumah, duduk di rumah. Walaupun duduk di rumah pun kita mungkin terdedah dengan sumber-sumber radikal bebas ni. Kalau macam pemakanan tak sihat, apa yang kita makan lah, apa yang kita masak, yang bergoreng-goreng tu, itu semua yang kurang sihat lah. Kemudian yang paling obvious sekarang ni kita dalam tekanan kerja lah, stress work from home kan. So bila kita stress pun dapat menghasilkan free radical dalam badan. So perkara-perkara ni bahaya. Dan kalau kita tak ambil propolis, kita tak ambil Eye Kids, dalam jangka masa yang lama, imun sistem kita akan rosak. Lebih terdedah kepada virus COVID-19. So apa efek-efek dia bila anda terdedah kepada radikal bebas? Antaranya ialah kita akan mudah penuaan ataupun tidak awet muda. Kalau macam yang mana-mana yang orang-orang perempuan yang sangat menjaga kulit muka, wajah muka, nak nampak muda setiap masa kan, perlulah ambil propolis. InsyaAllah akan flawless setiap masa. Okey, kemudian kalau anda sentiasa terdedah kepada radikal bebas, anda juga akan dapat risiko penyakit kronik. Penyakit macam mana? Penyakit kronik tu contoh je yang saya boleh bagi adalah penyakit 3 serangkai tu. 3 serangkai tu apa? Kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. Kalau lebih takut lagi, boleh dapat sehingga kanser. Kanser pun adalah satu penyakit yang utama yang anda boleh dapat sekiranya anda sentiasa terdedah kepada free radical. Takut kan? Kalau boleh kita tak naklah teruk sampai dapat penyakit. Kalau boleh sampai demam tu pun kita kira teruk lah.
Okey, seterusnya kita masuk kepada Avail iKit. Avail iKit untuk sistem ketahanan tubuh badan. Sebab apa? Kandungan utama iKit adalah kolostrum dan juga vitamin C. Kolostrum ini kalau anda mungkin tahu, kolostrum adalah susu utama yang manusia dapat ataupun mamalia bukan manusia je, lembu, apa lagi mamalia yang ada. Diorang pun mendapatkan sumber kolostrum masa awal-awal lahir. Kalau macam baby, apa dia? Bila baby lahir kan, susu ibu sangat tinggi dengan kandungan kolostrum. Kenapa? So, ialah sebab baby dia baru lahir, dia sangat-sangat fragile. So, kolostrum ini dia tinggi dengan antibody semula jadi. Dia tinggi dengan antibody semula jadi yang sangat diperlukan baby untuk mereka dapat develop immunity secepat mungkin. So iKids pun sangat kaya dengan kolostrum sebab dia dapat trigger kita punya antibody dalam badan itu untuk terhasil secara semula jadi dengan cepat dan dengan banyak. Bagus iKids ni. Kemudian dia iKids pun ada vitamin C. Vitamin C adalah sejenis antioksidan. Antioksidan untuk apa? Macam yang saya cakap tadi lah. Dia dapat melawan free radical, dapat menguatkan sistem ketahanan tubuh badan. So bila ada dua perkara ni, insya-Allah imuniti kita sentiasa berada pada tahap terbaik untuk menentang bahaya COVID-19. Betul, bagi antibody kuat untuk sistem baby. Kolostrum adalah salah satu sumbernya. Okey, ini adalah keperluan vitamin C setiap hari sebab yelah kita dah cakap tentang konten vitamin C dalam iKids tadi. So saya rasa dalam pandemik COVID-19 ni sangat-sangat antara suplemen yang sangat famous yang sentiasa dicari-cari oleh ramai orang adalah vitamin C. Sebab apa? Sebab yelah yang perkara paling obvious yang saya cakap tadi, vitamin C untuk immune system sebab antioksidan kan. Tapi anda perlu tahu sebanyak mana keperluan vitamin C dalam badan yang kita perlukan. Kalau bayi tak banyak pun, yang mereka perlukan adalah 25 mg ke 30 mg sehari mengikut umur baby. Kalau bawah daripada 6 bulan tak banyak pun. 25 mg pun dah cukup. Kalau macam kanak-kanak, daripada umur setahun sehingga 6 tahun 30 mg dan yang lain tu anda boleh tengoklah dekat sini. 7 hingga 9 tahun 35, kalau remaja 10 ke 18 tahun 65 gram. Kalau yang dewasa 19 tahun ke atas 70 ke 85 gram. Kalau anda tengok sebenarnya nombor tu tak tinggi pun. Dan kebanyakan suplemen vitamin C di luar yang dijual adalah kebanyakannya 500 gram ke atas. Ada yang 500 miligram ke atas, ada yang 1000 miligram, ada yang lagi tinggi sampai 2000 miligram pun ada. Brand saya tak ingat, macam-macam brand dah ada sekarang. Dan sebenarnya yelah vitamin C memang bagus untuk tubuh badan, untuk imunisasi kita, lebih-lebih lagi dalam pandemik sekarang kan. Tetapi anda perlu tahu pengambilan dos vitamin C yang tinggi, kalau lebih daripada 2000 mg lah. Kalau kita ambil setiap masa dalam jangka masa yang panjang, dia tak elok, tak disarankan oleh KKM sebab dia dapat memberikan beberapa side effect. Antara side effect kalau kita continuously ambil vitamin C yang banyak, pertama dia dapat memberikan kita masalah cerit-berit. Kemudian ini yang lebih menakutkan, batu karang. Pembentukan batu karang dalam buah pinggang. Dan bila dah ada batu karang, indirectly secara tidak langsung kita punya buah pinggang pun akan ada masalah juga. Sebab sebenarnya kalau anda tengok macam tadi kan, contoh macam orang dewasa 70 ke 75 mg. Okey, yang saya belajar daripada dulu, yang kalau 500 mg tu dah kira maksimum dah. Maksudnya kalau 500 mg tu okey lagi lah.
Kalau macam kebanyakan pil tablet vitamin C dekat luar 500 mg kan. So kita ambil sekali sehari pun dah cukup. Sebab kalau kita ambil lebih, nak tahu tak apa yang jadi kalau kita ambil vitamin C secara berlebihan? Yang lebih-lebih tu dia akan keluar dibuang melalui air kencing je. Sebab tu orang cakap air kencing mahal. Air kencing mahal sebab yelah vitamin C ni suplemen yang bukan murah sebenarnya. Walaupun banyak dah berada di pasaran tapi kita still bayar, kita beli dengan duit kan. So kalau kita ambil banyak-banyak pun dia akan dirembeskan keluar melalui air kencing dan organ yang bertanggungjawab untuk filter vitamin C ni keluar adalah buah pinggang. So kalau anda hari-hari ambil vitamin C yang lebih, hari-harilah buah pinggang kena buat kerja yang lebih untuk keluarkan vitamin C yang tak perlu ini tadi. So bila hari-hari buah pinggang buat kerja yang berlebihan, 5, 10 tahun, 15 tahun, buah pinggang akan cepat rosak. Nanti kena dialisis lah, kena kawal air lah dan bermacam-macam lagi. Sebab itu, boleh anda nak ambil vitamin C sebagai suplemen untuk berjaga-jaga, kuatkan sistem imunisasi dalam pandemik ini. Tapi, kalau boleh ambil dengan dos yang dinasihatkan sahaja. Jangan lebih 500 mg kalau boleh. Dan kalau anda tak ambil suplemen pun tak apa, jangan risau. Anda boleh dapatkan vitamin C daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran dan apa lagi? Daripada air kids dan propolis pun dah cukup. Sebab itulah air kids dan propolis sangat-sangat digalakkan untuk diambil. Bukan semasa pandemik COVID-19 sahaja, sangat digalakkan setiap masa. Sebab kita kalau boleh tak nak kena apa-apa penyakit. Kita kalau boleh nak sihat sentiasa. Sebab kalau dah kena pergi klinik, kena pergi hospital, kena masuk ward, dah perlu keluar duit yang lebih. Kalau boleh, ambillah setiap masa. Okey, ada satu soalan. Satu tab iKids bersama dengan berapa miligram? Okey, untuk iKids kita, kalau tengok dekat nutrition label tu, dia tak tulis pula berapa vitamin C yang ada. Tetapi saya nak bagi tahu, jangan risau, kandungan vitamin C dalam iKids sangat-sangat kita kata dia punya kandungannya memang kena dengan apa yang sepatutnya. Dia tak lebih, dia tak kurang. Ngam-ngam je. So jangan risau. Kalau ambil vitamin C dari anda dapatkan sumber vitamin C daripada iKids, insya-Allah ianya mencukupi. Ditambah lagi dengan propolis, ditambah lagi dengan buah-buahan, sayur-sayuran hari-hari, insya-Allah dah cukup baik. Okey, so fungsi utama kombinasi double protection ini apa dia? Dia dapat membantu menguatkan sistem ketahanan tubuh badan, dapat mengelakkan daripada mudah jatuh sakit seperti sesama, batuk dan juga demam. Dapat mengurangkan kesan alergi. Alergik dan alahan adalah salah satu manfaat daripada iKids. Sebab itu dia kita panggil sebagai iKids lah. Sebab kalau macam budak-budak lagi senang terdedah kepada alergi kan. Alergi susu pun ada kadang-kadang baby ni. Alergi daripada pemakanan macam seafood ataupun alergi kadang-kadang alergi pada habuk ke. So bila iKids ni kesan-kesan alergi tu dapat dikurangkan dengan baik. Kemudian iKids juga ada kalsium. Kalsium ini dapat membantu pertumbuhan tulang yang lebih kuat. Kalau kita kata mengenai pertumbuhan tulang yang lebih kuat, bukan kanak-kanak, bukan baby dia yang perlu. Golongan dewasa, terutama golongan wanita yang dah pun menopause. Okey. Bagi golongan wanita yang dah menopause, bila mereka dah menopause, dia punya density tulang itu dia lebih rapuh. Okey. So bila dia lebih rapuh, bahayalah. Senang kena osteoarthritis, sakit-sakit sendi semua senang jadi. Sebab itu iKids sesuai juga diambil untuk golongan dewasa. Okey.
So selain daripada itu dapat meningkatkan tahap kesihatan, kecergasan dan juga kecerdasan. Cerdas ni terutamanya untuk kanak-kanak lah. Okey. Sekejap saya nak tengok tadi ada orang tanya ke ada orang. Okey. Okey, tak ada soalan. Okey, kita teruskan. Cara pengambilan propolis dan juga avail iKids. Macam mana nak ambil? Kalau tadi sebelum kita start nasihat ada nampak tak video saya kan? Punya video. Macam mana nak ambil kan? So, untuk propolis anda boleh ambil 3 ke 5 titik setiap hari untuk 2 kali. Dan untuk propolis sebaiknya anda campurkan dalam air kosong. Tak kisahlah air, kalau boleh air yang tak panas, air sejuk lah, air sejuk ataupun air yang room temperature. Dan dia tak digalakkan untuk kita campur dalam air gas, kopi, teh dan juga air panas. Dan kalau anda tak nak campur dalam air kosong, anda nak titik secara direct dalam mulut pun boleh. Ini yang saya panggil sebagai satu cara yang lebih efektif tapi lebih berani. Sebab apa? Sebab propolis kita ni, kalau untuk orang yang pertama kali cuba, dia punya rasa tu mungkin boleh buat anda terkejut. Sebab dia punya rasa tu agak distinct, agak kuat dah juga dia punya rasa tu. So kalau untuk anda yang first time mungkin anda terkejut sikit. So kalau anda nak kurangkan rasa yang kurang enak tu, boleh campur dalam air. So dia lebih, kita kata lebih acceptable lah dekat situ. Okey, so setelah propolis kita pergi pada iKids pula. Untuk iKids 4 ke 8 biji setiap hari untuk kanak-kanak. Untuk remaja dan dewasa 15 ke 20 biji setiap hari. Okey, tadi ada yang tanya kan, untuk satu tabs iKids berapa banyak mg vitamin C? Dekat chat nutritionist Fana dan juga Mr. King dah tolong bagi jawapan. Terima kasih banyak. Satu tablet bersamaan dengan 10 mg vitamin C. Tengok. So kalau ambil 4 ke 8 biji, dekat situ dah dapat 80. Sangat-sangat kena dengan apa yang KKM dah syorkan untuk kita. Taklah berlebihan sampai 500, sampai 1000, 2000. Yang lebih-lebih itu sebenarnya dibuang teruk air kencing je. So kalau boleh, ambil air kencing pun dah cukup. Okey. So, ini tadi saya nak share tentang apa dia? Tentang satu study yang dilakukan di Brazil. Study ni dia nak tunjuk macam mana terbukti keberkesanan avail propolis sebagai penawar sebagai alternatif semula jadi. Okey. So dekat study ni dia comparekan 3 group. Group yang pertama dia bagi nampak gaya Daniel terleft kan. Mungkin sebab dia punya line tak clear. Dia line tak okey sebab dia terleft. Dia bukan left, dia terleft. Line tak okey. Tunggu kejap .
Okay, so far tadi saya nampak ada soalan. Saya tak pasti Daniel dah jawab ke tak tadi. Yang dari soalan dari Syahrilizam. Dia dah jawab ke Syahrilizam? Dengar tak suara saya? Dengar tadi soalan tu dah dijawab ke? Dengar. Dengar. Soalan tadi dah dijawab ke? Yang dari siapa tadi? Syahrilizam. Okey, kalau belum dijawab, klorofil membantu tak seperti propolis? Okey, sebenarnya setiap produk dia mempunyai function-function dia tersendiri, tapi propolis dia more to immune system kan. Klorofil juga sama sebab dia ada bahan dia ada ni klorofil mulberry. So dia punya fungsi tu dia ada antioksidan juga. So dia membantu juga for immunity. Tapi klorofil ni selain immunity dia juga function untuk ni baik naikkan HB, naikkan darah merah. Okay. So far mana Daniel Kejap Boleh Daniel dah masuk Daniel okey ke? dengar. Terlap semua. Ada masalah sikit Daniel. tadi. Okey. Saya punya internet dekat rumah ni tiba-tiba problem pula. Daniel boleh sambung Saya cakap seorang tadi. Boleh sambung ke Daniel? Okey, saya rasa memang dah line problem dari segi line Daniel ya. Daniel, are you okay? Boleh tak dengar suara saya? Boleh. Boleh dengar? Okey. Boleh. Boleh minta tolong admin sharekan slide tak? Saya dah bagi slide dekat admin tadi. Sampai slide mana tak tadi kita? Tapi saya terpaksa tutup kamera sekejap sebab ya internet saya tiba-tiba ada masalah sikit. Boleh tak saya share suara je? Boleh Boleh. Okey, so saya minta maaf sekali lagi ada gangguan teknikal sikit. Tiba-tiba je internet saya masalah sikit. Okey, so ini adalah satu artikel yang dia nak tunjukkan study di Brazil. Mereka menggunakan Brazilian Green Propolis juga. Kalau anda nak tahu, Vir Propolis pun sama. Kita gunakan daripada Brazilian Green Propolis. So dalam study ini, mereka ada 3 kumpulan pesakit. Pesakit yang kumpulan pertama, mereka gunakan propolis dos yang rendah. Kumpulan pesakit kedua menggunakan propolis dos yang lebih tinggi sedikit. Dan kumpulan yang ketiga, mereka tidak diberikan sebarang propolis langsung. Mereka cuma dapatkan rawatan seperti biasa sahaja. So bila mereka buat observation dalam masa berapa hari dalam tempoh 14 hari tak silap, sebab virus COVID-19 ni dia punya tempoh inkubasi adalah 14 hari kan. So selepas 14 hari mereka tengok pesakit kumpulan 1 dan kumpulan 2 menunjukkan respon yang lebih baik. Di mana 2 kumpulan pesakit ini mereka berada di hospital dalam jangka masa yang lebih pendek daripada kumpulan pesakit yang tidak diberikan propolis apa-apa langsung. So dekat situ saya ada gariskan evidence by a reduction in the hospitalization time, reduce length of stay. Maksudnya kalau pesakit biasa yang tak diberikan propolis mungkin ditahan dekat ward untuk 2 ke 3 minggu contoh. Tapi pesakit yang diberikan propolis mereka duduk dekat ward mungkin kurang daripada 10 hari. Dan dalam study ini juga mereka dapati pesakit yang diberikan propolis tidak ada sebarang rendah persentage lebih rendah mendapat komplikasi buah pinggang. Sebab kalau anda nak tahu virus COVID-19 ini bila salah satu organ yang dia akan attack dahulu adalah
buah pinggang. Kebanyakan pesakit yang mendapat penyakit kronik, dia punya buah pinggang dah tak dapat berfungsi bila kena COVID-19. Tapi dalam study ni, pesakit-pesakit yang dirawat melalui propolis dan rawatan lain, mereka kurang risiko untuk mendapatkan komplikasi buah pinggang. So terbukti sebenarnya dah ada banyak juga study-study yang lain, tetapi yang saya kongsikan ni adalah study yang terbaru. Kalau tak silap, artikel ni dipublish awal bulan 4 ke, saya tak ingat, tapi tahun ni lah, tahun 2021, baru je lagi. So kalau kalau anda nak share dengan orang-orang yang first time nak cuba propolis, mungkin macam tak percaya kan, iya ke propolis ni betul ke tidak? Yelah, sebab macam sekarang orang percaya vaksin je. Tapi bila kita cakap propolis pun dapat alternatif terbaik untuk vaksin. Anda boleh sharekan tentang artikel ni. Boleh cakap dah ada satu study dekat Brazil, study saintifik bukan study Facebook, bukan study olok-olok, bukan Wikipedia. Ini adalah study daripada saintis di Brazil. Dah memang terbukti ovel propolis berkesan sebagai penawar alternatif semula jadi. Okay, so next slide. Admin boleh share next slide. Next slide. Ini Dah, slide. Ya, testimoni ni. Okay, baru muncul kat sini, sorry. Testimoni. Ini adalah testimoni yang terbaru kita dapat daripada kita punya pengguna, di mana dia tunjukkan keadaan paru-paru sebelum dan selepas pengambilan propolis dapat terbukti. Kalau anda tengok dekat X-ray tu, kalau anda nak tengok yang putih-putih tu adalah sebenarnya adalah jangkitan kuman. Kalau gambar yang sebelum itu. Dan kalau yang selepas tu tengok gambar tu dah semakin clear. Ini adalah gambar X-ray. So bila dah makin clear, maksudnya alhamdulillah untuk pengguna ini propolis itu dapat membantu dalam merawat keadaan paru-paru semakin sihat. Alhamdulillah. So ini adalah salah satu testimoni daripada pengguna kita. Okey, seterusnya next slide. Ini adalah directly satu lagi testimoni di mana pengguna ni dia adalah seorang yang memang mengamalkan ovel propolis dah lama dah, bukan sebulan 2 bulan, dah bertahun amalkan amalkan ovel propolis, di mana beliau dimasukkan ke hospital, masuk hospital, berada dekat emergency ward, dan bila dapat tahu yang keliling tu semua adalah yang positif COVID-19. Tapi pengguna ini tadi alhamdulillah bila buat swab test keluar result negatif COVID-19. So terbukti bahawa alhamdulillah ovel propolis ini dia dapat kita panggil dapat melindungi diri kita, dapat menguatkan imunisasi kita menentang COVID-19. So ini adalah testimoni yang baru, bukan testimoni lama. Kalau nak cakap testimoni yang lain banyak juga, tapi bila kita cakap tentang spesifik kepada COVID-19, ini adalah hasilnya. Okey, seterusnya next slide please. Tadi testimoni tentang propolis, ini adalah testimoni iKids pula. So kalau anda tahu, iKids ni kan banyak diambil oleh golongan kanak-kanak, dewasa pun ada. Tapi bila kita cakap tentang kanak-kanak, testimoni yang kita dapat ini kebanyakan mereka ada masalah demam, ada masalah tonsil. Tapi alhamdulillah bila amalkan iKids,
masalah tonsil dan masalah demam ini tadi cepat pulih dan tidak berlaku lagi. Alhamdulillah. Testimoni seterusnya pun saya rasa sama juga, demam dan tonsil juga. Kurang selera makan pun dapat dibaiki. Selera makan ni sebenarnya bukan apa. Sebab bila yelah budak-budak bila je demam, lepas tu tambah ada tonsil lagi. Tonsil kita semua tahu dekat ujung tekak kan. So bila kat situ tak sedap. Bila nak makan pun kurang selera. Tak sedap lah. Nak telan pun susah. Tu yang kurang selera makan. Tapi alhamdulillah bila ada iKids, masalah ini tadi dapat diatasi. Okay, next. Kita dah sampai ke penghujung dah, conclusion. So, apa conclusionnya? Next slide. Okay, so ini adalah take home points untuk anda semua. Ada 2 poin utama. Yang pertama adalah cegah dan kedua adalah lindung. Kita kena buat dua-dua ini, barulah kita dapat protection yang sebaiknya. Untuk cegah, macam saya cakap awal tadi, kita perlulah follow SOP daripada KKM. KKM suruh double mask, kita buat. KKM suruh duduk rumah, kita buat. KKM suruh jaga jarak, kita buat. Ikut je apa semua KKM buat, kerana ini adalah untuk kebaikan diri kita dan juga orang-orang tersayang. Kemudian lakukan checklist harian. Checklist harian ada 3. Yang pertama apa? Jaga makan. Kedua, exercise. Ketiga, Okay, Daniel dah. Okay, saya rasa Daniel memang ada masalah lain sekarang. Okay, tak apa. So, dia dah concludekan tadi. So, kita mestilah kekal sihat. Saya on video. Kekal selamat. Dan juga ingat lindung diri dan lindung semua. Okay, so thank you nutritionist Daniel. Walaupun ada challenge, tapi dia berjaya menyampaikan dia punya talk pada malam ini kepada kita semua.